Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mertabatkan budaya membaca. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Alia Ashikin binti Muhammad Asri, berumur 17 tahun dan bersekolah di SMK Tanjung Puteri Resort. Ayo, mulakan usaha untuk menjadi orang baik dengan tidak lagi memandang buruk orang lain. Itulah sepotong ayat yang terdapat di muka hadapan buku ini. Buku ini berjudul Berani Berhijrah. Berani Berhijrah merupakan salah satu judul yang terdapat di dalam siri Muhasabah Diri Bercakap dengan Cermin dan berjaya diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini hasil karya seorang wanita yang menggunakan nama pena Bonda Noor atau nama sebenarnya Norli binti Madlan. Beliau merupakan seorang anak kelahiran Melaka dan kini menetap di Terengganu. Latar belakang pendidikan beliau juga tidak kurang hebatnya. Beliau berjaya memiliki sijil master dalam pendidikan awal kanak-kanak. Selain mengemudi Bonda Noor Resources yang merupakan syarikat penerbitan buku dan konsultansi, beliau dan suaminya juga mengusahakan sebuah tadika tahfiz di ibu negeri Terengganu. Buku ini mengandungi 200 helai muka surat dan mempunyai 24 bab yang dikarang oleh 24 penulis dengan cerita yang berbeza. 24 bab tersebut ialah Kadang Kita Terlupa, Antara Dua Simpang, Salinan Diakui Sah, Kasih Sayang Tanpa Syarat, Sekali Aku Terlanjur, Penantian Seorang TTC, Surat Cinta Daripada Ilahi, Catatan Umrah Meniti Jalan Sirah, Duhai Anak Muridku Sayang, Bukan Ibu Separuh Masa, Anak Syurga Cepah, Beraja di Mata Bersultan di Hati, Ibrah Klinik Membenih Kasih, Hitam-Hitam Si Tampuk Manggis, Pemandu Berambut Panjang, Bukan Pada Nama, Altitude Changes Attitude, Kesal Seorang Anak, Cinta Teratas, Seputih Mutiara di Langit, Panggilan Keemasan, Katak Dalam Balang, Cinta Kaizu Zafarin. Namun pada hari ini saya hanya akan membawa penceritaan untuk 2 bab sahaja. Bab pertama yang bertajuk Kadang Kita Terlupa yang dikarang oleh Bonda Noor sendiri. Kadang Kita Terlupa mengisahkan 2 orang gadis yang asyik naik turun penimbang berat. Lalu Rio menjerit, "Gemuknya aku, sedangkan berat mereka hanyalah 45 dan 48 kilogram." Namun, di sebalik keadaan Rio itu, terdapat seorang gadis yang tubuhnya agak gempal yang menyaksikan adegan Rio itu, lalu berkata dalam hatinya, "Jika 45 dan 48 itu gemuk, aku yang 90 kilogram ini maha gemuk kah?" Itulah manusia. Sungguh, kadang kita terlupa. Dalam pada kita bersembang maupun bergurau, akan ada hati yang terguris mendengar kenyataan yang diungkapkan. Oleh itu, apapun kelebihan dan kekurangan yang kita ada, mestilah dipraktikkan dengan cara yang betul dan diberkati. Manfaatkanlah kelebihan yang ada bersama agar dengki orang lain terhadap kita berkurangan. Jika berdepan dengan kekurangan diri, tidak perlulah mengwar-warkannya untuk menagih simpati. Diam-diam redha itu jauh lebih baik daripada mengwar-warkan sesuatu yang hanya akan merendah-rendahkan diri kita sendiri. Bab 2 pula bertajuk Antara Dua Simpang yang ditulis oleh Nur Ira Atila binti Ahmad Iskandar. Antara Dua Simpang mengisahkan seorang wanita bernama Ira. Ira merupakan pemilik kepada sebuah butik batik di Kuala Lumpur. Ira juga merupakan seorang anak kepada ibu bapanya, seorang isteri kepada suaminya dan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dalam kesibukannya menguruskan perniagaannya itu, dia mendapat berita bahawa ibunya menjalani MRI dan keputusannya, ibu Ira mempunyai ketumbuhan sebesar bola golf yang dinamakan meningioma brain tumor. Ira dan suaminya pulang ke kampung halaman untuk menemani ibu Ira yang bakal menjalani pembedahan. Setelah beberapa minggu keberadaannya di kampung, Ira mula rungsing tentang perniagaannya di Kuala Lumpur. Maka, bermulalah titik 2 simpang Ira. Sama ada dia mahu terus menjaga ibunya yang terlantar di hospital kerana lumpuh, ataupun pulang ke Kuala Lumpur untuk meneruskan perniagaannya. Namun, apa yang lebih saya terkilat ialah Ira lebih memilih untuk mementingkan perniagaannya di Kuala Lumpur berbanding ibu yang pernah bertaruh nyawa untuk melahirkannya. Kejam, bukan?
Semasa Ira sedang sibuk menguruskan perniagaannya di Sabah pula, dia mendapat panggilan telefon daripada suaminya bahawa ibu suaminya itu telah pun kembali ke rahmatullah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Ira benar-benar rasa tertampar dengan berita yang mengejutkan itu. Dia benar-benar terduduk. Satu persatu dugaan tiba. Hati dan tubuhnya rasa tak berdaya lagi mahu menanggung semua itu. Ira sangkakan ibu kandungnya yang sakit itu akan pergi dahulu. Rupa-rupanya ibu mertuanya yang siap walafiat pula yang tiba-tiba diambil pergi. Benarlah, kematian tidak mengenal masa atau sesiapa pun. Hanya yang bijak akan membuat persediaan menghadapi saat pemergian yang pasti tiba. Setelah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kini Ira memulakan perniagaan batiknya secara atas talian, di samping menjaga ibu dan anak-anak. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Benarlah, setiap apa yang terjadi telah pun tertulis dan pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Pada pembacaan saya, buku ini amat sesuai untuk mereka yang sedang dalam proses membaiki diri untuk menjadi lebih baik ataupun istiqamah. Hal ini demikian kerana dalam buku ini terdapat banyak nilai murni. Contohnya, kasih sayang antara keluarga, berdedikasi dalam pekerjaan, rela berkorban untuk orang yang tersayang. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat banyak ayat-ayat indah yang diperoleh daripada kalam suci Al-Quran dan juga terdapat banyak ayat-ayat yang mampu menyentakkan kita. Akhir kata daripada saya, marilah kita beramai-ramai membaca buku untuk menambah ilmu di dada. Kerana membaca jabatan ilmu. Sekian, terima kasih.